Bekas komando Paul Karpaya menceritakan pengalaman beliau tidak dapat bersama isterinya di saat melahirkan anak sulung demi tugas negara. Menceritakan pengorbanannya ketika dikelar sebagai komando sewaktu zaman negara berdepan dengan kegiatan komunis. Paul berkata demi tugas pada negara yang ketika itu berhadapan ancaman komunis, beliau perlu fokus kepada amanah untuk memastikan misinya berjaya. Saya risau dan kasihan pada isteri yang terpaksa melahirkan anak sulung kami tanpa saya di sisinya. Itulah antara pengalaman yang tidak mungkin dilupakan oleh Paul Karpaya, seorang bekas komando. Menurut Paul yang berasal dari Kampar, ketika itu isteri beliau mahu melahirkan anak sulung mereka pada 1984. Beliau ketika itu berada dalam 22 komando dan sedang menjalankan satu tugasan khas di Tapah. Saya juga merasa risau pada ketika itu kerana tidak tahu bila pula boleh berjumpa anak dan isteri. Macam mana pula kalau terjadi apa-apa pada saya? Dalam masa yang sama, saya tahu sebagai komando terlatih, tugas adalah lebih utama. Saya berdoa semoga Tuhan selamatkan isteri dan anak saya. Saya juga dapat melaksanakan tugasan dengan sempurna. Sebulan selepas isteri bersalin, barulah saya dapat balik ke kampung di Kampar dan melihat mereka. Paul yang menyertai Angkatan Tentera Malaysia pada 1973 sebelum ke-22 Komando pada 1976 berkata, antara operasi yang tidak boleh dilupakan dalam menjejak dan menangani komunis adalah Op Selamat Sawadi di sempadan Perak dan Thailand. Katanya semasa operasi tersebut yang turut melibatkan kerjasama dengan tentera Thailand pada 1979, beliau baru 3 tahun menamatkan latihan asas komando di Pusat Latihan Peperangan Khusus di Kem Sungai Udang Melaka dengan pangkat korporal. Pada waktu tersebut, jikalau mendapat arahan untuk operasi, semuanya berlumba-lumba mahu sertai sebab mereka mahu membuktikan kebolehan. Duduk di dalam kem sahaja tidak sedap. Kami nak masuk hutan, hapuskan komunis, katanya. Bercerita lebih lanjut mengenai Op Selamat Sawadi, ayah kepada 4 orang anak itu berkata, beliau dan 4 yang lain dari 22 komando diarah membantu 21 komando yang berhadapan dengan serangan komunis. Semasa sampai, kami dimaklumkan ada kira-kira 50 orang komunis. Tetapi bila mereka tahu kami datang dengan helikopter, mereka terus menuju lari ke kawasan negara jiran. Yang tinggal hanyalah pertahanan mereka. Dan tugas mereka ini untuk mengacau kami. Setiap kali kami bergerak, mereka lepaskan tembakan dan seorang anggota terkena tembakan pada kaki. Kami cuba membuat penjejakan, tetapi mereka ini cukup hebat dan memasang banyak jerangkap sama, bobby trap, dan buat laluan khas untuk masuk ke sempadan Thailand. Bila telah masuk kawasan lain, maka kena minta pihak tertinggi untuk rundingan, katanya. Paul yang pencin pada 1996 pada usia 42 tahun. Selepas 22 tahun berkhidmat berkata, semua pengalaman yang dilalui semasa berkhidmat sebagai komando adalah sesuatu yang tidak ternilai. Malah beri hijau yang dimiliki juga sangat berharga. Kalau kita hilang uniform tentera tidak apa lagi. Tapi jangan hilang beri ini kerana nak dapatkan bukannya mudah. Banyak yang perlu dilalui, katanya. Mengakhiri perbualan beliau dengan bernama, Paul menasihati orang ramai supaya tidak sesekali mengamalkan sikap perkauman kerana ia boleh memecah belahkan keamanan negara yang dinikmati hasil titik peluh dan darah prajurit. Pemikiran negatif perkauman jangan diadakan. Kalau perpaduan pecah belah, ia boleh menyebabkan Malaysia jadi kecoh. Kita semua mesti sentiasa gembira bersama sebagai rakyat Malaysia, kata beliau.